Okey, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk bincang hadis yang keempat. Hadis yang dulu kita dah bahas dah. Berkenaan tentang ilmu. Ni. Hadis keempat ni dia bercerita tentang manfaat ilmu. Jadi hadis yang lepas tu secara lalu ada dua hadis. Ada orang man ta'allama baban min al-ilmi yuntafa'u bihi fi akhirati wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umurid dunya 7,000 sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha maqbulan ghairu mardudin. Jadi hadis yang dulu tu, barang siapa yang belajar akan satu bab daripada ilmu, lagi pula bab mana? Sifat yang dulu ni yang dulu yang kita dah belajar ni, kita ulang balik ajaran. Sekali pintas. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya dengan dimanfaatkan akan dia bab itu, ataupun yang tafiu boleh tak? Manfaatlah ia bab tadi tu dengannya dengan ilmu fi akhiratihi wa dunyahu, pada akhiratnya dan dunia dia. Jawab man a'tahu Allahu khairan lahu, nescaya memberilah akan seorang tadi oleh Allah Ta'ala akan terlebih baik bagi dia tu daripada umur dunia 7,000 tahun. Kita belajar tu satu bab tu terlebih baik umur kita 7,000 tahun. Siyamin hariya, berpuasa pada siang hari 7,000 tahun, dan mendirikan ibadat pada malamnya selama 7,000 tahun tu, ghairu mardudi, yang tiada ditolak akan seorang tadi. Nak cerita kata belajar satu bab je, itu lebih baik daripada kita umur dia 7,000 tahun hanya sekadar puasa pada siang hari, mendirikan amalan ibadat pada malam hari. Tu dia, habis. Kemudian hadis yang berikutnya, an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah ta'ala sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran a'malul mukfihina. Jadi membaca Quran itu amalan bagi orang yang memada. Wassalatu a'malul a'ajizi, dan sembahyang itu amalan bagi orang-orang yang lemah. Wasaumu a'malul fuqara'i, dan puasa itu amalan bagi orang fuqara. Watasbihu a'malun nisa, dan orang bertasbih itu bagi amalan orang perempuan. Wasadaqatu a'malul asqiya'i, dan sedekah itu amalan bagi orang yang dermawan, orang yang dermawan. Wa tafakkuru a'malid du'afa, dan orang yang berfikir itu amalan bagi orang yang dhaif. Jadi Nabi sebut, ala, jaga-jaga, agar adakah tidak aku menunjuk bagi engkau di atas amalan yang paling, dia panggil paling baik, al-abtal. Dia panggil apa ya? Mau kita terjemah ni? Al-abtal. Amalan yang paling apa? Dermawan kan tak? Bukan dermawan. Al-abtal. Asal hero. Amalan maksudnya yang paling. Pahlawan saya lihat. Pahlawan. Jadi nak tunjukkan amalan yang amalan bagi seorang yang pahlawan. Qila ya Rasulullah wa ma a'malul abtal. Dan apa? Dikatakan wahai Rasulullah, apakah amalan yang amalan bagi seorang pahlawan tu? Nabi sebut talabul ilmi, ila menuntut ilmu. Sebab apa? Fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirah. Kerana sesungguhnya ilmu itu cahaya bagi orang mukmin di dunia dan di akhirat. Itu secara kita dah bahas dah 2 hari lepas. Ni masuk pula. Ni ada yang kita tunggu-tunggu ni. Ni yang selalu berlegar-legar di WhatsApp ni, kata dunia apa, ilmu tu terlebih baik ni lah apa. Inilah asal hadis dia ni.
Ajar Ana. Perhati elok Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang ketiga daripada hadis keempat ni. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nampak ni. Nampak ni apa nampak dia sini. Bermula aku ni Madinah. Itu ya. Dihazahkan wajah adat tasbih. Musa ni belajar. Tasbih apa ni kan? Balik. Tasbih balik apa dia? Dihazahkan apa? Markat. Dia hazafkan apa alat kan Ustaz? Dia hazahkan adat tasbih. Apa dia? Tasbih muakkad. Oh, okay. Nampak tak? Kita ni kita praktikal ni. Ajar Ana. Balawah ni tengok. Nabi sebut ana madinatun. Aku ni bandar. Takkan dia tu bandar? Nak cerita kata aku tu seperti Madinah. Kaf tu kata tasbih. Tiap-tiap tasbih balik mesti tasbih muakkad. Tapi tiap-tiap tasbih muakkad bukan tasbih balik. Tasbih balik dia hazarkan apa Yin? Adat tasbih dan Wajah Sabah. wajah Sabah. Ni nak panggil apa? Kita panggil tasbih balik. Ana madinatul ilmi. Bermula aku ni seperti kota bagi ilmu. Nabi sebut. Wa aliyun. Bermula Ali itu kababiha. Ini mislu babiha. Seumpama seperti pintunya pintu ilmu. Pintu bagi kota. Nabi sebut dah aku ni Nabi sebut dia tu seperti Madinatul Ilmi. Kota ilmu, besar bandar ilmu. Ali tu pintu dia. Jadi nak langkah nak pergi ke bandar kena jalan pada pintu dia dulu. Ni tengok. Ni tengok. Ada di cerita dia ni. Cerita dia sedap ni. Habis. Ni cerita. Falamma sami'al khawariju hazal hadisa hasadu aliyan. Tengok. Maka tatkala mendengar oleh puak khawarij. Puak khawarij ni puak yang keluar taat kepada Saidina Ali. Dia satu puak yang keluar daripada Saidina Ali. Dia ada banyak puak tapi Khawarij ni satu puak dia taat, dia keluar daripada taat pada Saidina Ali. Khawarij. Maka tatkala mendengar oleh puak Khawarij, kaum Khawarij, hazal hadisa akan ini hadis. Tatkala tu jawab lama. Hasadu aliyan. Nescaya menghasad dengkilah oleh mereka itu Khawarij aliyan akan Saidina Ali. Dengkilah dengar itu. Nabi sebut gitu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Dengar Pak Khawarij, dengki selalu lah. Saidina Ali ni pintu bagi kota ni. Mesti ilmu banyak. Tengok. Wajatama'a asyaratu nafarin min kibarihim. Dan berhimpunlah oleh 10 orang. Nafarin tu orang. Dan berhimpunlah oleh 10 orang min kibarihim daripada ulama-ulama daripada Khawarij. Ulama-ulama besar, kibarihim. Berhimpun 10 orang. Ajar Wana. 10 orang daripada ulama Khawarij, 10 orang. Orang yang hebat-hebat lah. Teman-teman tengok. Qalu. Berkata oleh mereka itu 10 orang tu. Inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Wa nara kaifa yujibu lana. Tengok ni. Allah Akbar. Berkata oleh mereka itu, dia kata apa? Makhluk kau. Inna nas'alu minhu. Sesungguhnya kita ni, kata Pak Khawarij, ajar anak. Inna nas'alu minhu. Sesungguhnya kita ni bertanyalah oleh kita daripada Sayyidina Ali tu
mas'alatan wahidatan akan satu masalah. Jadi puak kita ni kena tanya Sayyidina Ali tu satu masalah. Wa nara, dan kita lihat kaifa yujibu lana. Kita lihat bagaimanakah menjawablah ia Sayyidina Ali bagi kita. Tengok Sayyidina Ali nak jawab lagu mana. Tapi falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhara na'lamu annahu alimun. Tengok. Maka jikalau falau ajaba maka jikalau menjawablah ia Sayyidina Ali akan tiap-tiap salah seorang daripada kita ni. Jawab apa? Tak kena ni. Betul lah. Mafhum mutlak belakang tu. Maka jikalau menjawablah ia Sayyidina Ali akan tiap-tiap satu daripada kita tu akan sebagai jawapan yang lain. Jadi gini, Hajar Rana. Dia tanya satu soalan sama, tapi dia nak jawapan yang berbeza. 10 orang tu nak jawapan berbeza. Dia tak mau jawapan sama. Kalau dia kata kalau jawapan tu berbeza, tengok. Dia kata apa? Na'lamu annahu alimun. Nescaya mengetahuilah oleh kita. Jawab lau. Yin. Nescaya mengetahuilah oleh kita akan bahawasanya Sayyidina Ali tu alimun. Orang alim sungguh. Jadi puak-puak Khawarij pun mesyuarat lah. Dia mesyuarat puak-puak dia kata, kita tanya dia satu soalan, satu masalah. Kita tengok jawapan dia nak berbeza ke tak. Kalau satu jawapan tu berbeza, 10 soalan tu berbeza jawapannya, kita tahu kata dia tu orang alim. Tapi kalau kita tanya satu soalan tapi jawapan tu sama je 10 soalan. Maka puak Khawarij kata dia tu tak alim lah. Tengok. Orang dengki orang dengki macam betul lah. Tengok. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu na'lamu annahu alimun. Mengetahuilah oleh kita akan bahawasanya Sayyidina Ali tu alimun. Alim tu mengetahui tu na'lamu aliman kainan, akan sebagai mengetahui yang adalah seperti mana berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Jadi dia nak tahulah kalau betul lah Nabi sebut tu kalau Ali tu pintu bagi Madinah. Jadi Ali tu dipanggil pintu bagi Madinah, nisbah ilmu. Sakat lah Sayyidina Ali ni. Tengok. Mana tadi? Faja'a wahidun minhum. Datanglah surah. Macam mana? Faja'a wahidun minhum. Maka telah datanglah oleh salah seorang daripada mereka itu 10 orang tadi. Wa qala, berkatalah ia salah seorang tadi tu. Ya Aliyun. Ya Aliyu. Kayu Ya Aliyu. Dia kata apa? Wahai Ali. Al-ilmu afdal amil malu. Al-ilmu afdalu amil malu. Jadi orang tanya Sayyidina Ali. Wahai Ali, bermula ilmu itu afdal ataupun harta. Am tu mana ataupun harta. Jadi manakah afdal? Ilmu afdal ke harta afdal? Dia tanya Ali. Al-ilmu afdal, ini afdalu minal mal. Dia cakap tak habis tu Yin. Dia cakap gini. Dia bila afdal, dia kena ada apa Yin? Bila isi tafdil, dia kena ada mufaddal alaih dia. Jadi tak cukup tu Yin. Dia kena cakap gini.
Ya Ali, al-ilmu afdalu minal mali, amil malu afdalu minal ilmi. Dia cakap gitu je. Dia tiap-tiap isim tafdil, dia kena ada mufaddal alai dia. Tu apa tu? Ha? Amir. Nampak Imam Ha. InsyaAllah Ustaz. Dia tiap-tiap isim tafdil, dia kena ada mufaddal alai dia. Benda yang dilebih tu mesti ada. Kita kata Zaidun afdal. Afdal apa? Ha. Zaidun afdal min Zaidun afdal min Bakrin. Tak apa min Abi Bakrin, tak apa kita tahu. Dia afdal ni mesti ada. Begini juga. Dia cakap tak habis je. Bukan tak habis cakap yang dia hazah lah yang kena faham ni. Tengok. Ya Aliyu al-ilmu afdalu amin malu. Soalan kata ya Aliyu al-ilmu afdalu minal mal. Satu. Amil malu afdalu minal ilmi. Cakap itu ya. Adakah ilmu itu terlebih afdal daripada harta? Ataupun harta itu terlebih afdal daripada ilmu? Lepas tu jawab apa? Mana? Fa'ajabah. Maka menjawablah ia Sayyidina Ali. Fa'ajabah Ali radhiyallahu anhu. Depan tu dah. Fa'ajabah Aliyun. Maka menjawablah oleh Sayyidina Ali. Tak kena menjawab. Faqala. Atau pada kata ja'ah. Tak kena. Tak terkala menjawab tu. Faqala. Atau pada ja'ah lah ni. Nanti Ustaz. Tak kena datang tu. Kena. Atau pada dekat tu ni. Atau pada fa'ajabah. Tak terkala menjawab oleh Ali. Faqala. Maka berkatalah ia Sayyidina Ali. Dia kata apa? Al-ilmu afdalu minal mali. Bermula ilmu itu terlebih afdal daripada harta. Faqala. Maka berkatalah ia ya wahidu minhum. Bi ayyi dalilin. Dengan yang mana dalil? Mana dalilnya kata jadi 10 seorang tadi tu, seorang daripada puak Khawarij tu tanya. Faqala bi ayyi dalilin. Mana yang mana dalilnya? Dengan yang mana dalilnya? Tak cukup lagi tu. Bi ayyi dalilin. Dia kena kata gini ni kan. Faqala kaunul ilmi afdala minal mali bi ayyi dalilin. Dia kata gitu ya. Dia kena gitu. Maka berkatalah ia ya wahidu minhum. Salah seorang daripada 10 orang tadi. Bi ayyi dalilin ay. Kaunul ilmi afdala minal mali bi ayyi dalilin. Katalah salah seorang tu. Keadaan ilmu itu terlebih afdal daripada harta. Dengan yang mana dalil? Mana dalil dia? Tu dia. Qala. Kata Sayyidina Ali. Al-ilmu mirasul anbiya'i. Bermula ilmu itu pusaka para nabi. Bermula ilmu itu pusaka para nabi. Wal malu mirasu Qaruna. Bermula harta itu pusaka bagi Qarun. Ni kalau dengar orang kaya marah kita ni. Ada ranah. Orang kaya ke? Orang kaya ni pusaka bagi Qarun. Asyik alu dah. Tapi tengok kalau harta kalau kaya dia kena di atas jalan yang baik tak apa, tak ada masalah. Tengok ni. Ni dia nak jawab Pak Khawarij je. Wal malu mirasu Qaruna. Dan bermula harta itu pusaka bagi Qarun. Wa Syaddadi. Dan Syaddad. Wa Fir'auna. Dan Fir'aun. Wa ghairuhum. Dan selain daripada mereka itu Qarun, Syaddad dan Fir'aun. Habis itu, dia jawab situ
Satu soalan dah. Fazahaba bihadzal jawabi. Maka pergilah ia wahidun minhum tadi tu. Maka pergilah, baliklah. Maka pergilah salah seorang mereka tu dengan ini jawab. Balik balik gitu lah. Dia diam. Satu soalan. Maksud dia pergi dengan jawapan tadi tu. Satu jawapan dia dah pegang lah. Faja'a al-akharu. Maka telah datanglah oleh yang lain. Ini al-akharu, ini apa tu? Faja'a al-akharu. Maka datanglah yang lain oleh yang lain. Maksudnya oleh ini wahidu minhum lah. Fasa'ala. Maka bertanyalah ia al-akharu. Kama sa'ala al-awwalu. Fasa'ala tu ai su'alan kainan kama sa'ala al-awwalu. Maka bertanyalah seorang lagi tadi tu. Dia tanya tu akan soalan yang adalah ia seperti soalan yang soalan daripada orang yang pertama. Dia tanya soalan yang sama juga. Ada orang mana? Ya Ustaz. Dia tanya soalan yang sama juga. Tengok. Fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu. Maka menjawablah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qala. Berkatalah ya Sayyidina Ali. Al-ilmu afdalu minal mali. Bermula ilmu itu terlebih afdal daripada harta. Faqala. Dia takdir macam tu juga Yin. Supaya tadi ya. Kita bagi tadi tu kiah ni. Maka berkatalah ia al-akhar bi ayyi dalilin. Dengan yang mana dalil? Supaya tadi Yin. Kaunul ilmi afdala minal mal bi ayyi dalilin. Nampak ya? Tu. Dengan yang mana dalil? Faqala. Berkata ya Sayyidina Ali. Al-ilmu yahrusuka. Wal malu tahrusuhu. Bermula ilmu itu menjagalah ia ilmu itu akan dikau. Ilmu itu menjaga kita ajar wana. Wal malu tahrusuhu. Dan bermula harta itu menjaga akan dikau, menjagalah oleh kau akan harta. Ilmu menjaga kita ajar wana. Kita kena jaga Ustaz. Kita jaga harta. Kena jaga harta. Adakah harta jaga kita ajar wana? Tak ada. Kita kena jaga harta. Tapi ilmu menjaga kita. Ilmu menjaga kita. Adakah kita kena jaga ilmu ajarana? Tak ada, ilmu menjaga kita. Tengok habis. Itu saya nak kata tu. Lagi pula. Fazahaba bihadzal jawabi. Maka pergilah ia ada dua orang lah. Ia salah seorang tadi itu al-akharu bihadzal jawab dengan ini jawab. Dua jawapan berbeza dah. Lagi. Waja'a wahidu minhum. Telah datanglah oleh salah seorang daripada mereka itu. Wa sa'ala kama sa'ala awwalu. Dan bertanyalah ia wahid minhum tadi tu soalan kainan kama sa'ala al-awwalu. Akan sebagai tanya yang adalah seperti bertanyalah oleh orang yang pertama. Wasani. Dan orang yang kedua. Soalan sama je. Dia tanya soalan yang pertama dulu yang sama lah. Jadi soalan tu sama cuma jawapan berbeza. Jadi soalan dulu tu samalah. Al-ilmu afdal atau harta afdal. Itulah soalan dia dulu. Fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu. Maka menjawablah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qala. Berkatalah ia Ali. Al-ilmu afdal minal mal. Bermula ilmu itu terlebih afdal daripada mal. Faqala. Maka berkatalah ia salah seorang dari 10 orang tadi tu. Bi ayyi dalilin. Dengan yang mana dalil? Faqala. Berkatalah ia Sayyidina Ali. Li sahibil mal aduun kasirun. Wa li sahibil ilmi sadiqun kasirun. Allahu akbar.
Li sahibil mal, sabitlah orang yang mempunyai harta itu mempunyai musuh yang banyak. Wa li sahibil ilmi, dan sabitlah orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai kawan yang banyak. Nampak macam mana? Ada orang dapat kawan banyak tak sekarang? Ha? Ya, Ustaz. Ada ilmu dapat kawan banyak. Tapi bila ada harta, dapat musuh banyak. Kalau tengok, bila ada musuh banyak, tengok, duit harta orang tu banyak, tak nak kawan dengan orang, bertakut. Ada banyak musuh. Orang duit banyak, dia musuh banyak. Kita orang ilmu banyak ni, mesti tanya, ngaji dengan mana tu, Yang aku nak belajar, orang pun suka kawan dengan kita, banyak kawan. Tapi kalau harta banyak, nak kawan dengan orang, bertakut. Takut kita ingat orang nak ambil duit kita. Musuh pun banyak. Tu orang kaya tu. Tu orang kaya tu. Nauzubillah min zalik. Jadi payah cerita lah. Bila ada harta banyak tu, dia ada banyak musuh. Tu kata Sayyidina Ali. Bukan saya kata, Sayyidina Ali kata. Dia tu dia panggil, dia tu pintu bagi ilmu. Habis tengok. Fazahaba bihadzal jawabi. Maka pergilah ia wahid minhum tadi tu, salah seorang tadi tu, dengan ini jawapan. Baliklah. Waja'a akharu. Ini waja'a wahidun minhum. Dan telah datanglah oleh yang lain. Seorang lagi datang. Faqala. Jadi datang, dia pendekkan cerita. Faqala, berkatalah ia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula lah. Berkatalah ia al-akharu tu, al-ilmu afdal amil malu. Ilmu afdal ke harta yang afdal? Faqala al-ilmu afdalu. Kata Sayyidina Ali, ilmu tu afdal. Sebab apa? Faqala bi ayyi dalilin. Ni soalan dia berulang ajaran. Cuba tengok. Maka berkata Sayyidina Ali, bi ayyi dalilin. Yang mana dalil? Mana dalil kata ilmu tu afdal? Qala iza sarrafta minal mal fa innahu yankusu wa iza sarrafta minal ilmi yazidu. Allahu akbar. Tengok. Qala iza sarrafta, jika membelanjalah oleh engkau. Sarrafta ai syai'an, tulis itu. Jika membelanjalah oleh engkau akan sesuatu daripada harta, fa innahu, maka sesungguhnya harta itu yang kusu, kurang ya harta. Kita duk belanja harta makin kurang. Haji Yaakob. Tak tambah dah, makin kurang. Wa iza sarrafta minal ilmi yazidu, dan apabila membelanjalah oleh engkau syai'at akan sesuatu daripada ilmu. Apa sesuatu ilmu? Kalaulah kita membelanjakan, yang ni maksudnya kita mengeluarkanlah, membelanjakan ilmu itu, berkongsi ilmu lah, ajaran yazid itu bertambahlah ia ilmu. Ilmu makin bertambah. Nampak lagi ajar aku kita nak cerita kat orang tambah lagi ajar aku. Contoh Haji Yaakob bagi tukar Haji Kamal Zaman. Cerita pasal ilmu ni, bertambah lagi. Contoh habis itu. Fazahaba bihadzal jawabi. Maka pergilah ia al-akharu tadi dengan ini jawapan. Gila-gila. Dah berapa dah tu? Dah 4 ke 5 tu. Wa hadara akharu. Dan telah hadirlah wahidun akharu oleh salah seorang yang lain. Fasa'ala kama su'alu. Maka bertanyalah ia al-akharu su'alan kainan kama sa'alu. Akan sebagai tanya yang adalah seperti mana bertanyalah oleh mereka itu. Sa'alu aiman zukira. Daripada mereka yang tersebut. Faqala al-ilmu, maka berkatalah ia seorang daripada khawarij tadi. Al-ilmu afdal amil malu. Adakah ilmu itu afdal atau harta?
Faqala, maka berkata ya Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu minal mali. Bermula ilmu itu terlebih afdal daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin. Maka berkatalah ia salah seorang daripada puak Khawarij tadi. Dengan yang mana dalil? Qala, berkata ya Sayyidina Ali, sahibul malu yud'a bismil bukhli wal lu'mi wa sahibul ilmi yud'a bismil izami wal kirami. Tengok. Orang yang mempunyai qala sahibul mali, orang yang mempunyai harta itu yud'a, dipanggilkan akan dia, akan orang yang mempunyai harta itu dengan nama bakhil. Dan lu'um tu bahasa juga in. Lu'um tu maksud dia panggil atau tafsir. Jadi orang yang mempunyai harta disebutkan, diserukan dengan nama bakhil. Wal lu'um tu sama maksud dia ajaran bakhil juga, kedekut. Wa sahibul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu dipanggilkan dengan nama yang besar dan mulia. Dia tak ada orang tu banyak ilmu lah. Oh, hebat dia. Nampak macam mana? Nampak kat hari ni tu kuat mengaji. Hebat dia. Alhamdulillah, hebat dia. Contohlah si Zaid tu banyak harta. Kedekut dia, kupik. Contoh kedekut dia tu. Dah silap kena cakap bahir kat dia. Jarang, nampak tak? Boleh dipanggil begitu. Habis. Fazahaba bihazal jawabi. Maka pergilah ia salah seorang tadi tu dengan ini jawapan. Berapa banyak jawapan dah tu. Wa hadara akharu. Ini wahidun akharu. Maka hadirlah, datanglah oleh seorang yang lain. Oleh salah seorang yang lain daripada 10 tadi. Wa sa'ala zalika. Dan bertanyalah ia al-akharu tadi an zalika, daripada demikian itu. Zalikal ilmi wal mali. Macam situ ya. Zalika ay zalikal ilmi wal mali. Ataupun anzalika soal. Boleh juga kan? Daripada soalan. Jadi bertanya mereka ia soalan tadi itu daripada zalika, daripada soalan. Ataupun soalan anis soali minal mal minal ilmi wal mal. Boleh juga ya? Ambil itu. Daripada ilmu dan harta. Faqala, berkatalah ia al-akharu. Al-ilmu afdalu minal mali. Kata Sayyidina Ali, bukan al-akharu, Sayyidina Ali. Maka berkatalah Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu minal mali. Ilmu itu terlebih afdal daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin. Maka berkatalah ia seorang tadi tu dengan yang mana dalil? Qala al-malu yuhfazu minas sariki wal ilmu la yuhfazu minas sariki. Gitu. Bermula harta itu dijagakan akan harta itu daripada pencuri, daripada orang mencuri. Dan bermula ilmu itu la yuhfazu, tidak dijagakan daripada pencuri. Tengok. Kalau harta kena jaga daripada pencuri, ajar mana? Kalau ilmu tak kena jaga dah, pencuri boleh ambil ke ilmu kita? Dia tikam kita, buka dada kita, boleh? Tak boleh. Kalau harta tu dijagakan daripada pencuri, kena jaga. Kalau ilmu tak payah jaga pun tak apa, boleh mencuri. Siapanya dengan ilmu tu duduk kat tepi-tepi jalan bukan? Macam tu. Qala. Fazahaba bihazal jawabi. Fazahaba bihazal jawabi. Maka pergilah ia
ia al-akharu tadi dengan ini jawapan. Wa hadara akharu, dan datanglah oleh seorang lagi, wa sa'ala anhu, dan bertanyalah ia al-akharu tu anhu an zalika soal, daripada demikian tu soal, daripada zalika soal ay minal mal, minal ilmi wal mal, atau minal ilmi afdalu minal mal. Faqala bi ayyi dalilin. Dia ringkas je Tadi dia ringkaskan ada ni jatuh. Kau jatuh ni. Oh, jatuh hitanya ni. Kita tulis kita tak? Wa hadara akharu wa sa'ala anhu faqala bi ayyi dalilin. Betul dah. Jadi dia tanya juga maka berkatalah ia al-akharu tu bi ayyi dalilin, dengan yang mana dalil? Qala, berkatalah ia Sayyidina Ali, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah. Allah akbar, na'udzubillah min zalik. Jangan main wa sahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamah. Allah akbar. Ni ilmu, kita ada ilmu ni yang molek ni. Dia ada ilmu ni dapat mensyafaat. Ataupun yashfa'u, apa yin? Yashfa'u. Yashfa'u yushfa'u boleh ataupun memberi syafaat. Molek yushfa'u tak apa. Ashfa'u yushfa'u yin. Ashfa'u yushfi'u. Tapi kalau kita pakai yashfa'u boleh juga mendapat syafaat. Tengok. Kata Sayyidina Ali, sahibul mal, bermula orang yang mempunyai harta itu, yuhasabu, dihisapkan akan dia pada hari kiamat. Kena ingat harta kita ni esok akan dihisap pada hari kiamat esok ni. Wa sahibul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu, yashfa'u yaumal qiyamati, ataupun yushfa'u. Yushfi'u, nampak tu? Ashfa'a yushfi'u. Kalau yushfa'u, disyafaatkan. Nampak yushfa'u ya? Itu maksudnya. Dan mempunyai ilmu itu, boleh kedua tu yang nampak ya? Dan mempunyai orang yang mempunyai ilmu itu, yushfa'u, disyafaatkan akan dia akan ilmu tu pada hari kiamat. Jadi ilmu tu dapat syafaat. Ajar saya dah. Ya. Hari akhirat esok, ilmu tu dapat syafaat. Kalau harta, InsyaAllah. esok akan dihisap, esok akan dihitung balik. Harta mu tinggal berapa banyak kat dunia ni, kena kira. Harta ni dapat kira. Kalau ilmu tak ada tanya dah. Esok dapat syafaat pula dah. Tanya. Kemudian, fazahaba bihadzal jawabi. Maka pergilah ia kaum Khawarij tadi dengan ini jawapan. Wa hadara akharu wa sa'ala anhu. Kena tak? Fazahaba bihadzal jawabi. Tu. Ni atas langkah. Maka pergilah ia al-akharu tadi dengan ini jawapan. Wa ja'a akharu. Maka datanglah. Dapat ini. Dipanggil. Nabi sebut tu di atas tafannun fil ibarah. Nampak ya? Maka telah datanglah yang lain. Ini waja'a wahidun akharu. Salah seorang yang lain. Wa qala, berkata ia, al-ilmu afdal amil malu. Kata yang seorang tadi tu, ada ilmu itu afdal ataupun harta tu afdal. Faqala, kata Sayyidina Ali, al-ilmu afdal minal mali. Ilmu itu terlebih afdal daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin. Maka berkatalah ia Khawarij tadi, salah seorang Khawarij, bi ayyi dalilin, dengan yang mana dalil? Qala, berkatalah ia Sayyidina Ali, al-malu yandarisu bitulil muqsi wa mururiz zamani. Allahu akbar. Wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Tengok. Bermula harta itu
jadi hilanglah dengan lamanya masa. Jadi habis. Yang dari sini habis. Tengok, tanya Hajar Rohana. Nak tanya, bonus 10 tahun dulu ada lagi ke tak? Hajar Rohana ada lagi? Tak ada. Tak ada dah 10 tahun dulu, mana habis dah. Hajar Saira ada tak lagi 10 tahun dulu? Kenaikan gaji 20 tahun dulu ada lagi tak? Sekarang, tipas Pencen sekarang ni ada tak, lah. tak ada dah. Pencen ada. Pencen ada. Pencen nak tanya 20 tahun dulu. Bonus tahun 20 tahun dulu ada lagi tak? Kenaikan gaji? Tak ada Ada. dah. Nak cerita kata nampak tak? Dia kata tengok. Dia kata al-malu yang darisu. Harta itu jadi hilang habis dengan lamanya masa. Nampak? Satu. Wa mururi zaman dengan lalunya masa yang lama. Wa mururi zaman dengan lalunya masa yang lama. Bila masa lama habislah harta kita. Tengok. Yang lamanya masa berlalu. Wal ilmu la yandarisu. Dan ilmu itu dia tidak habis. La yandarisu tak habis, kena mengaji semata dah. Mengaji tak habis, mengaji tak habis ilmu. Wala yabla. Yabla ni dan tidak jadi binasa. Ilmu tak jadi binasa. Asal yabla ni buruk kan. Tapi maksudnya dia tak jadi binasa lah. Apa beruk? Tak jadi buruk. Asal masuk yabla ni. Buruk. Ingatkan beruk. Maksudnya dia tak jadi binasa lah ilmu ni. Kalau duit tu dia, kalau harta tu dia binasa. Dia boleh habis gitu je. Fazahaba bihadzal jawabi. Maka pergilah ia wahidun. Salah seorang pada khawarij tadi dengan ini jawapan. Wa hadara akharu. Dan hadirlah oleh salah seorang yang lain. Wa sa'ala dan bertanyalah ia seorang tadi tu. Faqala al-ilmu afdalu amil malu. Adakah ilmu bermula ilmu itu afdal ataupun harta? Faqala berkata Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu. Ilmu tu afdal. Dia kena tadi sendiri ya. Nampak ya? Dia pendekkan lah. Ini al-ilmu afdalu minal mali. Faqala bi ayyi dalilin. Katalah Wahidun tadi tu, salah seorang pada khawarij tadi, dia kata apa? Mana dalil dia kata apa tu ilmu tu terlebih afdal daripada harta? Faqala al-malu yuqassi qalba. Allahu akbar. Wal ilmu yunawwiru qalba. Bermula harta itu mengkerasilah ia harta itu akan hati. Jadi hati dia gelap. Kalau harta ni duk lama dalam hati menjadi keras. Wal ilmu yunawwirul qalba. Bermula ilmu itu menerangkanlah ia ilmu itu akan hati kita. Kalau harta ni dia kata boleh mengkerasi, boleh jadi keras hati kita. Itu kata Sayyidina Ali, saya ajar saya dah. Ya. Habis tu boleh mengerasi Fazahaba bihadzal jawabi. Nak habis dah tu. Maka pergilah ia al-akharu tu dengan ini jawapan. Wa hadal akharu. Maka datanglah oleh seorang-seorang lagi. Ni dah ke-8 apa dah? Ni orang ke-8 dah datang. Ini ke-10 dah Ustaz. 10 dah. Last ni. Ni lah dah. Fasa'ala an zalika. Maka bertanyalah seorang tadi tu dari anzalika soal. Daripada demikian itu pertanyaan. Faqala berkatalah ia seorang tadi tu. Al-ilmu afdal amil malu. Ilmu tu afdal ke ataupun harta? Faqala kata Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu tu terlebih afdal daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin. Dengan yang mana dalil? Qala berkatalah ya Sayyidina Ali, sahibul mal yudda'i rububiyyata bisababil mali wa yadda'i sahibil ilmi al-ubudiyyata. Allahu akbar. Tengok. Jadi dia kata bermula ilmu, dia kata bermula orang yang mempunyai harta itu
mendakwalah ia akan menjadi ketuhanan. Tengok orang ada harta, dia tak jadi mengaku Tuhan. Soalan kata, aku duit banyak, aku kaya. Na'udzubillah min zalik, dia kata gitu. Seolah-olah dia kata tu, dia tu seolah menjadi sifat ketuhanan. Ada sifat ketuhanan. Bangga, aku ada duit banyak. Tengok. Sombong. So, Sombong. sombong lah. Sahibul mali yudai arbubiyata. Orang yang mempunyai harta itu mendakwalah ia akan jadi ketuhanan. Soalan dia macam Tuhan dah. Duit banyak. Tapi menjadi mengkata mendakwa akan jadi ketuhanan tadi bisa babil mal dengan sebab harta. Dengan sebab harta tu dia mengaku kata aku kaya dan sebagainya. Wa yudda'i sahibul ilmi al-ubudiyata. Dan mendakwalah oleh orang yang mempunyai ilmu tadi akan jadi hamba Allah. Nampak? Kata dia tawaduk duk ngaji ke? Ngaji sikit-sikit boleh lah. Nampak ada sifat ubudiyah. Kita tak pandai mana ni kena ngaji lah. Nampak tak? Saya ni tak pandai mana pun nak ngaji lagi. Ada sifat ubudiyah. Sifat kehambaan. Nampak tawaduk bila dia orang ada ilmu ni. Dia mendakwa kata dia ada ilmu. Ngaji tak pandai mana pun, sikit-sikit boleh lah. Nak bagi tahu kat orang tu sikit-sikit boleh lah. Saya pun tak pandai mana pun. Nampak tak? Ada Sarah. Tu. Jadi, orang yang mendakwa, menuntut ilmu tu dipanggil akan mendakwa akan jadi hamba Allah. Habis itu. Ni terakhir. Falau sa'aluni. Ni. Ni kata apa? Tafriqnya semua. Maka jikalau kalau menanyalah oleh aku. Mana ni? Maka falau sa'aluni. Maka jikalau bertanyalah oleh mereka itu khawarij akan aku. Anhazal ilmi. Jadi ajarannya dia kata kalau lah orang khawarij tu tanya dia lagi daripada ini ilmu ni, dia nak kata apa? La ajabtu jawaban akhara. Nescaya menjawablah oleh aku akan sebagai jawapan yang lain. Nak cerita kata kalau dia tanya soalan yang sama juga ajarannya, kalau khawarij tanya lagi, dia nak jawab jawapan yang lain pula. Nak kata ada banyak jawapan. Ni baru ada 10 jawapan je. Nak cerita kata bandingan harta dengan ilmu tu. Allahu Akbar. La ajabtu jawaban akhara ma dumtu hayyan. Ma masdariyah zarfiyah. Selama mana berkekalanlah hidup aku. Selama mana berkekalan hidup aku. Maksud selama mana aku hidup, aku nak jawab dengan jawapan yang lain. Kata Sayyidina Ali. Kalau puak khawarij tanya. Faja'u, maka datanglah oleh puak khawarij tadi. Tiba-tiba datanglah puak khawarij. Wa aslamu, maka masuk Islamlah oleh mereka itu, sekalian mereka itu puak khawarij tadi. Ada 10 orang tadi. Masuk Islam habis lah. Jadi Sayyidina Ali beritahu kat mereka, kalau adalah puak khawarij lagi, tanya lagi tentang bab ilmu ni, aku nak jawab dengan jawapan yang lain. Selama mana aku hidup? Lepas tu datang puak khawarij tu, Islamlah mereka itu, keseluruhan mereka itu masuk Islam semua. Alhamdulillah. Habis. Dia kata al-hadisul al-khamisu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ustaz, bid'ah tadi tu dah ada tu dia nak pada dua mahkamah Ustaz. Mana? Bid'ah tadi tu. Tadi. Ada 2 tu. Wa yud'a sahibul ilmi tu. Betul? Al-ubudiyata. Wa yadda'i ke wa yudda'a kita baca. Sebelum tu Ustaz baca yudda'i. Baca wa yudda'i tu. Yang rububiyah tu wa yudda'i. Mendakwa.
mendakwa wa yudda'i ar-rububiyyata bi sababil iman wa yudda'i sahibul ilmi al-ubudiyyata, mendakwa. Jadi mendakwa tu kata aku ni hamba Allah, hamba Tuhannya. Nampak lagi Betul. Okey, baik. Tengok kitab sebuah hari boleh apa? Ustaz, saya nak tanya bila Ustaz kata tafrik tu apa maksud? Tak ada ajar lagi kan? Nanti Topik tu. insya-Allah kita ada. Okey. Tafrik ni maksudnya tafrik tu maksud tu nak mencabangkan masalah. Okey. Asal tafrik tu dia cabang. Maksudnya permasalahan yang dulu, jadi dia nak cerita masalah tu untuk nak perluaskan masalah. Tak apa, nanti dia ajar nanti. Dia ada tafrik, ada dua. Tafrik mafhum mukhalafah, tafrik mafhum muwafaqah. Cerita habis nanti dalam muzakarah. Seminggu 2 kali. Tulis habis tak apa suka buat apa. Ajar bagi biasa ajar je. Saya nak jadi ustaz lah. Habis. Apa ajaran nanti Bu Yim buat nota insya-Allah. Mari tengok mati sikit Ya, buka kitab mantik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Aqsamuhu muka 9. Kak ini muka 9. Sama Kak ini pun dah ngantuk dah. Boleh pergi lagi Kak ni? Lagi Air mata dah keluar lah. Dia kalau di malam dia keluar mata. Ya Allah. Air mata dah keluar. Aqsamuhu. Dia kalau cerita bab hadis tadi mudah mengantuk lah. Cerita kan. Ni kalau bab mikir. Ni kena mikir ni. Kena mikir dengan akal kan. Dia tak boleh ngantuk ni. Aqsamuhu. Bermula bahagiannya bahagian amantik. Tak kena. Aqsamu ilmi. Bermula pembahagian ilmu. Jadi ilmu tu kita dah maklum dulu dah. Ilmu tu didapatkan akan benda yang dijahilkan di atas jalan yakin. Ilmu tu maksudnya sebelum kita dapat tahu tu dipanggil majhul. Selepas kita tahu dipanggil maklum. Bila sebab kata ilmu tu idrakul majhul ala jihatil yakin yang dulu. Baik, kemudian dia nak bahagi pula. Berapakah pembahagian ilmu? Yanqasimul ilmu ila tasawurin wa tasdiqin. Dan terbahagilah oleh ilmu itu terbahagi ila tasawurin wa tasdiqin, kepada tasawur dan tasdik. Apa dia tasawur? Nanti dia nak bahas bawah tu. Apa dia tasdik? Dia nak bahas bawah tu. Fatasdiku. Dia panggil fa tu fa apa tu Yin? Fasihah. Fa fasihah. Iza aradta ma'rifata bayani kulli minhuma fa aqulu laka at-tasawwuru. Tu lama-lama sekali tu Yin kena tanya juga. Bagi biasa jumpa. Maka bermula ilmu tasawur. Fa tasawwuru ay ilmu tasawwuru. Apa ilmu yang tasawur itu apa dia? Huwa idraku haqa'iqil mufradati min ghairi ta'arrudin li isbati syai'in laha au nafihi anha. Tengok. Ilmu tasawur itu ialah idrak, mengenal akan hakikat. Tahu, idrak boleh tahu boleh, kenal pun boleh. Mengenal akan hakikat. Hakikat tu kita panggil apa tu Yen? Hakikat tu kita panggil musamma pun dia, makna pun dia, madlul pun dia. Benda hak tular je, benda sama je tu.
Ustaz Afi tak tubik dah. Ustaz Afi tak ada dah. Oh, tak ada. Buat dah. Baik. Mengenal akan hakikat ini. Hakikat tu apa? Akan hakikat bagi mufradat. Yang ni bagi perkara. Bagi perkara yang menunjuk. Dia gini. Hakikat tu kita panggil apa? Contoh kita kata lafaz al-insan. Hakikat insan tu apa? Mengenal akan insan bagi mufrad dia. Yang ni bagi nisbah dia. Tu mufradat. Ataupun kita kata bagi dal dia, perkara yang menunjuk. Perkara yang menunjuk akan insan tu apa dia? Kita kata makna dia apa? Makna al-insan hayawanun natiqun. Ni contoh ajaran. Jadi kita nak mengetahui, nak kenal akan hakikat ini, akan makna. Akan makna bagi mufradat. Bukan mufradat yang kata vocab tu bukan Mufradat di sini dipanggil perkara yang menunjuk. Tulis situ. Mufradat dengan mana? Perkara yang menunjuk. Mengetahui akan hakikat, akan makna bagi perkara yang menunjuk. Seperti kita kata lafaz Ahmad. Kita kata lafaz Ahmad tu apa? Kita kata kenal kita seperti kita kenal makna lafaz Ahmad. Ahmad tu apa? Kita kata Ahmad itu puasa. Jadi kita mengisbatkan Ahmad tu puasa. Dia masuk dalam kaedah apa ni kan? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Jadi masuk kata hukum Baik tengok. Mengenal akan hakikat, mengenal akan makna sama ya. Mengenal akan musamma bagi perkara yang menunjuk min ghairi ta'arrudin, daripada ketiadaan kedatangan, daripada tidak kedatangan li isbati syai'in, untuk menetapkan sesuatu baginya, bagi haqa'iq, au nafihi anha, ataupun menafikan sesuatu tu anha anil haqa'iq. Lagu mana? Gini kan. Jadi kita isbat, kita kata gini. Kita kata Ahmad. Ahmad tu dipanggil musamma. Jadi bila kita sebut Ahmad tu, kita menyatakan Ahmad tu puasa. Bila sebut kata Ahmad tu puasa, itu kita menetapkan puasa itu bagi Ahmad. Nampak kan? Nampak Hajar Rohana? Kita tetap kata Hajar Rohana itu sedang belajar. Jadi kita kenal kata, makna kata, menunjuk kata Hajar Rohana itu sedang belajar. Itu kita panggil, kita menetapkan belajar itu kepada Hajar Rohana. Itu dipanggil liisbati syai' laha. Ataupun kita menafikan sesuatu tu kepada hakikat. Contoh apa? Kita kata Hajar Rohana itu tidak belajar. Menafikan. Jadi kita kata, kita kenal kata Hajar Rohana itu dia tidak belajar. Kita menetapkan, kita menafikan belajar itu bagi Hajar Rohana. Itu dia. Itu dia panggil tasawur. Kita kenal hakikat. Kenal Ahmad tu siapa? Itu dia. Depan tu ada. Contoh bawah tu ada. Bawah tu contoh tu ada. Wazalika. Dan bermula demikian itu al-ilmu tasawur tu. Ka idraki makna lafzi Ahmad. Nampak tak? Bawah tu ajaran. Seperti kita mendapat akan makna lafaz bagi Ahmad. Kita kenal tak mana-mana Ahmad tu? Apa Yin? Kenal Ahmad lah. tu siapa Yin? Kalau dalam ilmu mantik, apa takrif bagi Ahmad?
Saya panggil azza apa dia? Masa Nah, apa takrif bagi Ahmad? Bila sebut nama Ahmad tu apa? Dia panggil diri bagi seorang. Apa bahasa Arab panggil azzatu al-musyakhasah. Diri bagi seseorang. Kita kenal tak Ahmad tu siapa? Ya? Diri bagi seorang. Nama Ahmad tu nama bagi zat. Zat manusia lah. Ahmad tu. Kenal tak Ahmad? Kenal. Lafaz Ahmad tu kita tahu. Wa tahirun. Dan lafaz tahir. Wa anta. Lafaz anta tu siapa? Bila sebut lafaz anta tu apa? Kena pada mukhatab. Anta. Anti ya Rohana. Contoh anti, kamu. Kita sebut anti tu siapa? Itu nak tuju kepada perempuan. Anti. Nampak? Wahia, lafaz hiya. Lafaz itu Ya, kena pada lafaz. perempuan yang gaib. Untuk perempuan yang gaib. Kalau hiya tu apa? Dia panggil mu'annas ghaibah. Perempuan yang gaib. Lepas tu tak ada depan kita. Itu kita tahu tak? Hiya tu tahu. Ahmad tu tahu tak? Tahu. Tohir tu tahu tak? Tahu Tohir. Nama bagi orang. Nama bagi orang lelaki. Itu dia panggil tasawur. Nampak jangan? Dia panggil tasawur. Asal tasawur ni gambaran. Maksudnya tasawur kita kenal. Kenal akan makna bagi perkara yang kita tunjuk tu. Anti dah makan. Contoh. Asal sebut anti? Sebab kita faham kata, kita tunjuk kata anti tu kena pada seorang apa? Perempuan. Itu bagi tasawur. Ni ilmu mantik Jangan dia ada kaji semua ni. Ilmu mantik ni berkait dengan ilmu nahu. Dia kaji habis semua. Dia rombak habis. Dia suruh kita fikir. Tak tadi balarah mantik pula. Allah Akbar. Baik tengok. Wa ghairiha. Dan selain daripada al-mazkurat. Ahmad Tahir Antahiyah. Al-mazkurat min arba'ah. Apa dia ghairiha? Minal ma'arifi as-sab'ati. Daripada isim-isim makrifah yang 7 yin. Apa ye isim makrifah yang 7 yin? isim domain, Nomer. isim alam, Isim alam. isim alif, isim yang ada alif lam, Isim nakirah. isim boleh Isim idafah, mubham. faham, Isim isyarat. syarat, isim mausul, Isim maksud tu 7 tu semua tu dia panggil daripada isim makrifah. Isim nakirah tak masuk tak tadi. Isim nakirah tak masuk. Isim ini masuk isim mubham, isim domir. Tu yang 7 tu. Tengok. Wa ka idraki makna baitin. Atau pada kata ka idraki makna lafzi Ahmad lagi. Atau pada kata lafzi Ahmad. Dan seperti kita mengenal akan makna rumah. Rumah tahu tak ajar Rana? Kenal tak rumah? Lagu mana? Kenal, ada bumbung, ada kurang Tu nak cerita tasawur. Tu nak cerita tasawur tu. Ni penting ajar Rana. Ni tingkap kita pernah belajar asas dulu ni. Nanti saat lagi ni, bila nanti kita masuk ayat Quran tak dah. Ni kita nampak macam kelakar je Ustaz belajar ni. Ni ramai. Ini dia punya asas dulu ni. Saat lagi makin payah ni. Saat lagi tu nak belajar nanti masuk Al-Quran. Masuk tauhid nanti. Ni penting belajar mantik ni. Kita nak praktikal untuk tauhid. Al-Quran, hadis. Mantik penting Wa ta'irin. Dan makna bagi yang terbang. Ta'ir. Apa? Ta'ir ni panggil kapal terbang. Kapal terbang kenal tak? Kenal. Dia ada apa? Ipah dia lagi. Tu ta'irun. Wa syajaratin. Dan pokok. Kenal tak pokok? Kenal. Bahasa satu. Jadi kesimpulannya apa tasawur? Jadi kesimpulan tasawur tu kenal akan satu benda dengan tidak memandang kepada menghukumkan. Kita bukan pandang nak hukum, kita kenal dulu dah. Jangan hukum dulu aja mana. Kita kenal untuk kita kenal sama mata. Kau kenal Ahmad tak?
Kenal? Amal tu lagu mana PL dia tu nak ukur dah tu. Bila ukur dia masuk tasdik. Nampak jalan mana? Kalau kita kata kau kena Ahmad tak? Kenal? Lagu Ahmad tu dia rambut hitam. Rambut dia ada putih-putih sikit, muka coklat. Kita kenal semata-mata dia. Ahmad tu PL lagu mana dia kata PL. Itu nak hukum dah tu. Bila hukum dipanggil dalam mati dia bagi tasdik. Akan datang terbahar nanti. Jadi kesimpulan tasawur itu nak kenalkan suatu benda dengan tidak memandang. Kita kenal suatu benda semata-mata. Tidak memandang pada menghukum ke atas dia. Kita bukan nak hukum ke atas dia, kita nak kenal semata-mata. Sama ada kita isbat ataupun kita menafikan. Itu dipanggil tasawur. Sama ada kita nak tetapkan, nak nafikan, tak ada dah. Bukan nak memandang pada menghukum. Hanya nak kenal semata-mata diri dia tu. Diri mendapat kenal akan hakikat dia tu. Dan daripada tidak kedatangan. Apa tidak kedatangan ya? Maksud tidak kita nampak tidak kedatangan daripada kita nak tetapkan dia bagi dia ataupun kita nak menafikan dia. Nampak ya? Lepas tu dia kata min ghairi ta'arudin. Daripada tidak kedatangan untuk menetap sesuatu bagi hakikat tadi ataupun nak menafikan sesuatu daripada hakikat tadi. Hanya semata-mata idrakul haqaiq al-mufradat. Dalam mata apa tu Mas Ahmad, dalam mata sulam je lah. Idrakum mufradat tasawuran ulin wa darku nisbatin Idrakum mufradat tasawuran ulin. Tu. Tu dia panggil tu takrif dia pendek lah. Asalnya idraku haqaiqil mufradat. Mufrad tu lah. Mufrad tu benda perkara yang menunjuk tu. Nampak ni? Dal dia panggil mufradat ni panggil dal. Dal alif lam dal tu. Dia panggil dalun. Ataupun kita kata lawan bagi nisbah. Habis. Sikit lagi. Wa tasdiqu. Dan memetasdik. Huwa idrakun nisbati at-tammati. Baina mufradaini. Tasdik ni kita mengenal, kita mendapat nisbah at-tammati yang sempurna. Apa maksud tamah? Ini melengkapi di antara maudhu' dan mahmul. Tulis itu. Maksud kata tamah, yang ini melengkapi di antara maudhu' dan mahmul. Maudhu' mahmul ni ajarana kalau dalam ilmu nahwu dipanggil mubtada' khabar. Dipanggil mubtada' khabar. Itu maudhu' mahmul. Maksudnya mendapatkan akan nisbah akan apa nisbah panggil apa ya? Bandingan. Nisbah ni maksudnya ada dua. Mubtada' khabar. Maudhu' mahmul. Hubungan ke Ustaz? Lah, lebih kurang lah. Nisbah tu hubungan lah. Boleh hubungan. Tak tepat mana kot rasanya hubungan tu. Dikaitkan. Nisbah ni Dikaitkan macam itu. nisbah. Dikaitkan kaitan antara dua tu. Kaitan lah. Jadi kita mendapatkan akan kaitan yang sempurna. Nisbah yang sempurna. Apa sempurna tu? Atamah iaitu di antara maudhu' dan mahmul. Macam ni. Jangan macam ni. Nak bagi contoh. Kita kata Zaid. Kenal tak Zaid? Kenal. Kemudian kita kata berdiri. Kenal tak berdiri? Kenal. Kembali kita kata apa? Zaid itu berdiri. Maka kita kaitkan Zaid itu berdiri. Itu dipanggil, Zaid itu dipanggil maudhu'. Berdiri itu dipanggil mahmul. Maka antara kaitan dua itu dipanggil nisbah tamah. Dia panggil gitu. Pening sikit lah ilmu mantik ni. Ajar dapat cegah sikit tu. Alhamdulillah. Tengok. Idrakun nisbati tamati baina mufradaini. Mendapatkan akan nisbah yang sempurna di antara dua mufrad.
Ini dua makna bagi lafaz mufrad. Tulis itu Yan. Baina mufradain ini dua makna bagi dua lafaz mufrad. Dua makna bagi dua lafaz mufrad. Apa lafaz mufrad? Contoh kita kata Zaidun qa'imun. Zaid itu berdiri. Zaid tu dipanggil satu lafaz mufrad. Qa'imun tu dipanggil satu lafaz mufrad. Jadi kaitan dia Zaid dengan berdiri dipanggil Zaid berdiri. Maka kita hukumkan Zaid itu berdiri. Itu je nak cerita macam mana. Itu dipanggil tasdik. Nama dia tasdik. Satu. Au huwal hukmu ala haqiqatin bi isbati syai'in laha au nafyihi anha. Ni tadi. Ini takrif yang kedua. Au tu dipanggil litanwi' an khilaf. Ataupun makna satu lagi. Tak kena. Au tu dipanggil au li taksim ni. Nak bahagi. Ni makna lain pula. Au li taksim ni khilaf lah. Au li taksim. Ataupun huwa dan iaitu ia bermula ia tasdid tu. Al hukmu ala haqiqatin. Kita menghukumkan hukum di atas haqiqatin, di atas hakikat. Apa hakikat? Tulis. Di atas makna, di atas musamma ataupun mafhum. Jadi tasdid itu menghukumkan di atas makna, hakikat tu makna kita menghukum di atas hakikat, di atas makna bi ismati syai'in laha, dengan mensabitkan sesuatu baginya, bagi hakikat tadi, au nafyihi, ataupun kita menafikan sesuatu tadi an hakikatin, daripada hakikat. Macam mana? Ni tengok contoh. Kita kata kita hukumkan Ahmad itu dengan belajar. Kita kata Ahmad itu belajar. Itu dipanggil kita isbatkan belajar itu pada Ahmad ajarana. Satu. Ataupun kita kata au nafi anha. Kita kata Ahmad itu kita hukumkan di atas Ahmad itu dengan malas belajar. Malas tu maksudnya kita menafikan. Menafikan bagi Ahmad tu tak belajar, dia malas. Contoh. Tengok ni. Ni depan tu ada. Wazalika. Misalu zalika. Dan seperti dan misal demikian itu kainun kaidrakina. Seperti mendapatlah oleh kita. Bi anna. Dia nak pada lafaz ni. Bi anna Muhammadan, asal Muhammadan tu. Bi anna Muhammad abduh. Ba'isun Nahdatul Islamiyah Al-Hadisah. Kita hukumkan seperti kita tahu kata apa? Dengan bahawasanya Muhammad Abduh kitab ni lah. Dia buat contoh macam mana. Muhammad Abduh itu orang yang membangkitkan Nahdatul Islamiyah. Nahdatul Islamiyah Al-Hadisah yang baru. Orang yang membangkitkan Nahdah, kebangkitan Islamiyah Al-Hadisah. Satu, itu contoh. Kemudian wa anna Indonesia biladun ghaniyatun. Dan sesungguhnya Indonesia itu ialah negeri yang kaya. Memang kaya sungguh, kaya dari segi mata wang dia, nilai dia punya apa?
Dia punya apa tu? Angka dia tinggi. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Rupiah, jutawan rupiah. Memanglah dia panggil dia, negara dia tinggi apa? Kaya apa? Kaya dari segi apa? Dari segi apa ya? Panggil? Mata wang. Currency. Ha? Currency. Bukan berarti dia punya tu jumlah tu. Bila dengar 1,000, Ya. 2,000, Itu banyak. sejuta, Jutawan lah. jutawan. Jutawan rupiah. Milioner. Ha? Baik. Milioner. Bila jadi kita hukum kata Indonesia tadi tu negeri yang kaya. Indonesia tu kita tahu dah Indonesia tu apa. Biladun Ghaniyah tu kita tahu dah negeri yang kaya. Jadi kita hukumkan Indonesia ialah negeri yang kaya. Contoh. Baik. Wa ka idrakina bi anna Misra laisat fi Asia. Dan mendapat tahulah oleh kita dengan bahawasanya Mesir itu laisat fi Asia. Mesir itu bukanlah Mesir itu di Asia. Sebab Mesir itu duduk di Afrika. Itu dipanggil kita hukumkan dengan Mesir itu bukan Asia. Nampak tak? Kita hakikat apa? Hakikat Mesir itu dengan kita menafikan daripada Mesir itu bukan Asia. Ada pun tadi tu Indonesia bila Ghaniyatun kita hukumkan di atas makna Indonesia tu kita hukumkan dengan negeri yang kaya. Tu dia. Ini nampak mudah lagi ni ajaran dah. Tak apa lagi nanti akan datang tengok. Wa bi anna as-samaa laysat tahtana. Dan bermula dan dengan bahawasanya atau pada bi anna Misra. Langit itu bukanlah langit itu duduk di bawah kita. Maklum jadi bila kata bukan tu maksudnya kita nak menghukumkan di atas hakikat langit tu menafikan langit itu di bawah kita. Ini penting sebab mantik ni kita nak berhujah dengan lebih-lebih lagi zaman sekarang ni kalau ada kaum Wahabi mantik kena kuat sungguh. Mantik dia kena guna akal kita. Akal kita tu dia kena mahmud dulu. Kalau tak tahu habis kitab mantik ni insya-Allah. Orang nak buat orang putar belik kita tak boleh dah. Nak putar belik tak boleh. Ini panggil ilmu lawyer yang Islam dia lah memantik ni. Habis itu. Aqsamu tasawuri wa tasdiki. Bermula bahagian-bahagian tasawur dan tasdik. Nanti ada bahagian lagi jarwana. Pecah juga lah ya jarwana. Tasawur tu ada tasawur badihi, ada tasawur nazori. Badihi tu dipanggil apa? Doruri lah. InsyaAllah tersambung lagi esok. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Berapa jam? 12.30. Sikit lagi. Ni buku kecil mana. Boleh tahan lagi. Ni usul Sikit fiqh baca pula sikit Ustaz. Usul fiqh pula. Pening kepala pula dah. Nanti tak, usul fiqh panjang tak? Kalau panjang, sama esok nanti tak? Tak panjang, pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekhul Mu'allifu Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-ilmu. Ilmu pula dah. Ini ilmu di sisi ilmu sufiq, bukan ilmu yang tu bukan idrak bukan kata idrak, bukan mendapat tau. Mendapat dengan perkara yang jahil tu bukan. Ni al-ilmu dengan mana di dalam ilmu sufiq. Ilmu tu apa? Sifatun yankashifu biha. Muka surat 6. Ilmu itu sifatun yankashifu biha al-matlubu inkishaban taman. Ialah satu sifat yang jadi terbuka.
Dengan dia dengan sifat itu oleh yang dituntut akan sebagai terbuka yang sempurna. Maksudnya apa? Jadi satu sifat yang nyata, yang kasyif itu nyatalah. Inkishaf ya. Satu sifat yang nyatalah dengan sifat itu oleh benda yang dituntut. Jadi sifat tu jelas nyata dengan dia tu boleh dituntut akan sebagai inkishafan taman, akan sebagai nyata yang sempurna. Itu panggil ilmu. Tu. Wal jahlu. Jahil itu apa? Adamul ilmi bisyai'i. Ketiadaan mengetahui dengan sesuatu pun tu panggil jahil. Orang ni jahil apa maksudnya? Adamul ilmi bisyai'i. Ketiadaan mengetahui dengan sesuatu. Itu panggil jahil. Wa zannu. Ni sikit ni. Zannu tu, zon, apa zon? Ni kita sebut zon ni. Ajarana. Al-idraku ar-rajihu li ahadil amrayni. Mendapatkan akan yang berat bagi salah satu daripada dua perkara. Kita mendapatkan belah mana berat. Tu zon. Contoh 70-30. Kita berat tu 70. Contoh semayang. Kita berat sangka tu maknanya 70%. Kata kiblat kat sini. Itu dipanggil zon. Mendapatkan akan berat. Rajah. Maksudnya rajah ni mendapatkan akan kuat. Tulis itu. Mendapatkan akan kuatnya bagi salah satu daripada dua perkara. Kita kuat kat mana? Ajar mana? Kiblat kat sini ni. Kita kuat kat sini tu dia panggil zon. Wal wahmu. Lawan zon. Al-idraku. Al-marjuhu li ahadil amrayni. Mendapatkan akan yang lemah. Lawan yang lemah. Al-marjuh ni maksud lemah, yang lemah. Ataupun kita kata benda yang ringan. Mendapatkan akan yang lemah bagi salah satu daripada dua perkara. Kita kata kiblat kat sini ajar mana? Di sebaliknya apa? Yang ni lemah sikit lah. Marjuh. Rojah yang ni. Zuan kita kat sini. Waham ni sini. Nampak tak? Kiblat kat sini. Kita apa? Kita kata zuan kat sini. Berat kita kat sini. Kuat kita. Lawan dia lemah dia kat sini. Kat sini ni lemah dia ni. Nampak? Macam tu. Itu waham. Asyaku al-idraku al-mustawi bainal amrayni. Syak tu mendapatkan akan persamaan di antara dua perkara. Tu mendapatkan akan persamaan di antara dua perkara. 50-50 kita kata ajar mana? Mendapatkan persamaan. Habis itu tafriq dia fataraddudu fi qiyami zaidin wa nafyihi ala sawa'i syakkun wa ma'a rujhani subuti. Maka bermula taradud. Apa taradud? Berbolak-balik. Maka kita kata berbolak-balik pada berdirinya Zaid. Wa nafyihi. Dia taradud ni dia panggil tafriq pada kata syak dekat ni kan. Maka taradud berbalik pada berdirinya Zaid wa nafyihi dan menafikan qiyami Zaidin tadi. Kita kata berbolak-balik. Zaid tu berdiri ke ataupun kita menafikan Zaid tu tak berdiri. Itu tu ala sawa'i. Di atas bersamaan tu taradud tu dipanggil apa? Khabar. Syakun syak. Jadi kita kata berdiri Zaid dengan tak berdiri Zaid tu di atas persamaan. Itu dia panggil syak. Ajar mana? Zaid tu berdiri ke tak berdiri kan? Tak tahulah. Zaid tu berdiri ke ataupun tak berdiri. Dia syak. Dia kata sama bersamaan, sama. 50-50.
Wa ma'ar rujhani, atau pada kata ala sawak lah. Apa pula? Wa ma'al lagi pula, dan serta memberatkan oleh subut. Serta memberatkan, serta menguatkan akan as-subut ini lil qiyam. As-subut ini subutul qiyam. Jadi tengoklah kita menguatkan mana-mana. Walintifai dan walintifak tu atau pada kata ma'arujahan. Dan serta kita menafikan tu zannun. Tu dia. Jadi serta memberatkan serta menguatkan oleh subut. Subut tu maksudnya apa? Sungguhlah dia berdiri. Dan juga walintifa'u ternafi tu dia panggil zannun. Itu panggil zon. Kalau kita tetapkan subut dan juga menafikan, itu dia panggil zon. Wa ma'a marjuhin fi ahadima wahmun. Atau pada kata wa marjuhan lagi. Dan serta ringan ataupun lemah pada salah satu daripada keduanya. Apa dia? Subut ataupun intifak. Itu dipanggil wahmun. Dia panggil, contoh kita kata meringankan. Kiblat sini, kita kata tak sini. Asal kiblat betul-betul zuan kat sini, tiba zuan lawan waham. Itu dia panggil wahmun. Habis. Wal muradu bil ilmi fi ta'rif fiqhi. Ni dapat murad. Dan bermula perkara yang dikenaki dengan ilmu. Hal kerana ilmu tu pada ta'rif fiqh. Itu yashmalu zanna. Melengkapilah ilmu tu akan zon. Jadi kena ingat, dalam ilmu fiqh, ajarana, dalam ilmu fiqh, itu dipanggil zon sahaja. Zon saja, waham syak tak ada. Dalam ilmu fiqh kena zon. Tu dia. Habis itu. Punya kata, al-ahkamu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.